Harapan emas di tanah terendam. Pada tahun 2022, sesuatu yang luar biasa telah berlaku di Bor, Sudan Selatan. Ladang yang kami usahakan selama 8 tahun musnah ditenggelami air dalam sekelip mata. Ladang jagung itu, yang dimulakan oleh pasukan tentera dari Malaysia sejak tahun 2014, adalah harapan terakhir bagi penduduk yang kelaparan. Namun mereka tidak berputus asa. Mereka tidak melihat tanah yang terendam itu sebagai penamat, tetapi sebagai satu peluang. Mereka memutuskan untuk menanam padi, bukan lagi jagung. Ia adalah satu cabaran yang belum pernah dicuba di Sudan Selatan. 2 tahun kemudian, Ateni, seorang petani berusia 66 tahun, berhasil menuai 5 tan beras dari tanah yang sama. Ini bukan sekadar kisah tentang pertanian. Ini adalah kisah tentang apa yang kekal setelah misi bantuan berakhir dan apa makna sebenar pembangunan semula. Nama saya Ateni, dan saya telah menjadi petani di Bor, Sudan Selatan, sepanjang hidup saya. Tahun ini, umur saya mencecah 66 tahun. Sejak saya lahir, tanah ini tidak pernah kenal erti damai. Apabila satu perang berakhir, perang yang lain pula bermula. Apabila tembakan berhenti, penderitaan dalam bentuk lain pula datang. Tahun 2022 adalah tahun yang paling sukar dalam hidup saya. Orang kata perjanjian damai telah ditandatangani. Bunyi tembakan memang telah berhenti, tetapi sesuatu yang lebih menakutkan daripada perang sedang menanti kami. Kelaparan. Peluru boleh dielak, tetapi kelaparan tidak. Saya telah bertani seumur hidup. Ayah saya seorang petani, dan datuk saya juga seorang petani. Turun-temurun, keluarga kami menanam betari dan jagung di tanah ini. Tetapi pada tahun 2022, kami tidak dapat bercucuk tanam, benih sukar didapati. Kalau ada benih sekalipun, kami tiada tenaga untuk menanamnya. Perut yang lapar membuatkan kami tidak larat bekerja. Saya mempunyai seorang cucu lelaki berumur 7 tahun bernama Kuol. Pada tahun 2022, Kuol tidak membesar. Dia tidak cukup makan. Dia sering sakit dan hilang senyumannya. Apabila saya berjaya membawa pulang sedikit makanan, dia akan memegangnya lama, hanya memandangnya. Dia takut jika dia makan semuanya sekaligus, tiada lagi makanan untuk esok. Anak sekecil itu terpaksa memahami keperitan hidup. Pada tahun itu, penduduk kampung sering berkumpul dan berbincang. Bagaimana kita hendak meneruskan hidup? Patutkah kita berpindah ke tempat lain? Tetapi, tiada tempat untuk dituju. Keadaan sama sahaja di mana-mana di Sudan Selatan. Damai telah tiba, tetapi makanan tiada. Tembakan telah berhenti, tetapi orang ramai terus mati, bukan kerana perang, tetapi kerana kelaparan. Namun, kami masih mempunyai satu harapan. Ladang di Kem Harapan. Ia adalah ladang yang diusahakan oleh askar-askar dari Malaysia berhampiran kampung kami sejak 2014. Mereka menanam jagung di sana dan kadang-kadang berkongsi hasil tuaian dengan kami. Walaupun tidak banyak, ia sangat membantu. Saya sering lalu di kawasan ladang itu. Saya melihat askar-askar Malaysia bekerja keras, berpeluh di bawah terik matahari. Pemandangan orang beruniform tentera memegang cangkul dan mengusahakan tanah agak janggal. Tetapi saya bersyukur. Saya merasakan satu ikatan dengan mereka, kerana mereka juga bertani seperti kami. Mereka yang sepatutnya menghalang peperangan, pada masa yang sama sedang berusaha memberi kami makan. Tetapi pada tahun 2022, segalanya musnah. Apabila musim hujan bermula, sesuatu yang aneh berlaku. Hujan turun dengan terlalu lebat. Melihat hujan yang tidak berhenti berhari-hari membuatkan saya resah. Ini bukan musim hujan yang biasa. Rasanya seperti langit akan runtuh. Pada suatu pagi, saya terdengar bunyi deruan air. Bunyi air sungai yang melimpah. Apabila saya keluar dari rumah, semua penduduk kampung sudah berada di luar. Dari jauh, seseorang menjerit, "Banjir!" Saya berlari ke arah ladang Kem Harapan. Saya risaukan tempat itu. Apa yang saya lihat setibanya di sana amat mengejutkan. Ladang yang mereka usahakan selama 8 tahun telah ditenggelami air. Pokok-pokok jagung semuanya tumbang, dan air terus naik. Beberapa orang askar Malaysia sedang berdiri memandang ladang yang musnah itu. Wajah mereka penuh dengan kekecewaan. Pada saat itu, saya tahu, inilah pengakhirannya. Harapan terakhir kami telah ditelan air. Hujan turun lagi keesokan harinya, dan hari berikutnya juga. Air tidak surut. Ladang Kem Harapan bertukar menjadi lautan lumpur. Askar-askar Malaysia cuba mengepam air keluar selama beberapa hari, tetapi sia-sia. Tanah itu tepu dengan air, dan tiada apa lagi yang boleh tumbuh di atasnya. Saya menangis melihat pemandangan itu. 8 tahun.
Dari 2014 hingga 2022, apa yang mereka bina selama 8 tahun, musnah dalam sekelip mata. Ia bukan sahaja masalah mereka, ia juga masalah kami. Ladang itu adalah harapan kami. Sekurang-kurangnya, dengan adanya orang Malaysia di sini, kami tidak akan mati kelaparan. Selepas itu, keadaan menjadi lebih teruk. Tiada lagi jagung dari ladang kem harapan. Askar-askar Malaysia juga tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak boleh menanam di tanah yang terendam. Krisis makanan menjadi semakin parah. Setiap malam saya berfikir, bagaimana kami harus hidup? Bagaimana anak-anak akan membesar? Apa masa depan cucu saya, Kuol? Hanya ada soalan, tiada jawaban. Suatu petang saya melawat semula ladang kem harapan yang terendam itu. Air sudah sedikit surut, tetapi tanahnya masih becak. Saya duduk bercangkung di atas lumpur dan menyentuh tanah itu. Ia basah, terlalu basah. Apa yang boleh ditanam di tanah seperti ini? Pada ketika itu, seorang askar Malaysia berdiri di sebelah saya. Dia masih muda. Dia memandang ladang yang musnah itu bersama saya dan berkata sesuatu. Ia dalam bahasa Melayu, tetapi saya dapat membaca riak wajahnya. Wajah yang berkata, "Kami tidak akan berputus asa." Malam itu, dalam perjalanan pulang, saya berfikir, jika mereka tidak berputus asa, saya juga tidak boleh berputus asa. Tetapi, apa yang boleh kami lakukan? Di tanah yang terendam, tanpa benih, tanpa tenaga, apa yang mampu kami? Tahun 2022 hampir berakhir. Krisis makanan yang teruk berterusan, dan ladang kem harapan masih ditenggelami air. Tetapi saya tidak boleh berputus asa. Setiap kali saya melihat cucu saya, Kuol, saya tahu saya mesti mencari jalan, walaupun ia kelihatan mustahil. Selepas banjir, saya tidak melawat ladang kem harapan selama beberapa hari. Saya takut untuk melihatnya. Saya tidak mahu melihat lagi kemusnahan hasil usaha selama 8 tahun. Tetapi akhirnya, langkah saya tetap menuju ke sana. Saya perlu pastikan, adakah ia benar-benar sudah berakhir, atau masih ada harapan untuk bermula semula. Apabila saya tiba di ladang, askar-askar Malaysia masih berada di sana. Mereka tidak berputus asa. Air kebanyakannya sudah surut, tetapi tanahnya rosak teruk. Lumpur hitam menutupi segalanya, dan batang-batang jagung yang tumbang mula mereput. Udara terasa lembab dan berat. Seorang askar muda Malaysia sedang menggali parit dengan penyodok. Peluh membasahi wajahnya. Saya memerhatikannya untuk seketika. Dia tidak berhenti. Dia terus menggali dan mencedok air keluar. Tetapi ia kelihatan sia-sia. Setiap kali dia mencedok air keluar, air baru meresap masuk. Saya mendekatinya dan bertanya, menggunakan isyarat tangan dan badan, bolehkah kita bertani lagi? Askar itu menggelengkan kepalanya. Walaupun kami tidak faham bahasa masing-masing, saya faham riak wajahnya. Jagung tidak boleh ditanam lagi di tanah ini. Ketika itu, seorang askar Malaysia yang lebih tua datang menghampiri. Melihat pada pangkatnya, dia kelihatan seperti seorang pegawai. Dia meninjau ladang yang musnah itu perlahan-lahan. Kemudian, dia melutut dan menyentuh tanah. Saya turut duduk bercangkung di sebelahnya. Kami sama-sama menyentuh tanah itu dalam diam. Tanah itu bukan lagi tanah yang saya kenali. Ia terlalu berat, air tidak mengalir keluar. Apabila saya menggenggam tanah itu, air menitis dari celah-celah jari saya. Di tanah seperti ini, akar tidak dapat bernafas. Benih yang ditanam pasti akan reput. Pada saat itulah saya sedar. Ini bukan sekadar kerosakan akibat banjir. Tanah itu sendiri telah berubah. Sejak 2014, orang Malaysia boleh menanam jagung di sini kerana tanahnya kering. Kawasan Bor pada asalnya kurang menerima hujan. Sebab itulah nenek moyang kami menanam tanaman seperti betari yang tidak memerlukan banyak air. Tetapi, beberapa tahun kebelakangan ini, sesuatu mula berubah. Hujan mula turun dengan lebih kerap. Pada mulanya, kami sangka ia adalah perkara yang baik. Kami fikir lebih banyak air akan menghasilkan tanaman yang lebih baik. Tetapi kami silap. Terlalu banyak air adalah satu bencana. Penduduk kampung kami juga menghadapi masalah yang sama. Betari yang kami tanam turun-temurun tidak lagi menjadi. Pokok-pokok buah-buahan juga mati. Akarnya reput. Tanah ini bukan lagi tanah kering. Ia telah menjadi tanah payah. Di ladang kem harapan, askar-askar Malaysia berusaha selama beberapa hari lagi. Mereka menggali parit, membuang lumpur, dan cuba membawa masuk tanah baru. Tetapi setiap kali mereka berbuat demikian, hujan turun. Musim hujan pada tahun 2022 seolah-olah tiada penghujungnya. Seminggu berlalu, 2 minggu,
sebulan. Keadaan ladang tidak bertambah baik. Melihat keadaan itu, hati saya pilu. Sedih melihat usaha orang Malaysia musnah begitu sahaja. Mereka telah berada di sini sejak 2014, selama 8 tahun. Walaupun perang sedang memuncak, mereka tetap mempertahankan ladang itu. Di tengah-tengah bunyi tembakan, mereka menabur benih dan menyiram tanaman. Saya masih ingat 8 tahun itu. Saya ingat ketika askar-askar Malaysia pertama kali tiba pada tahun 2014, mereka membuat sebidang kebun kecil berhampiran kem mereka. Pada mulanya tiada siapa yang peduli. Nampak lucu askar bercucuk tanam. Tetapi mereka serius. Pada tahun pertama mereka menuai jagung. Tidak banyak, tetapi ia tetap satu hasil. Dan mereka berkongsinya dengan kami. Penduduk kampung terkejut. Sukar untuk percaya askar dari negara asing memberikan kami hasil titik peluh mereka. Tahun 2015, 2016, ladang itu semakin besar. Askar-askar Malaysia menanam lebih banyak jagung. Setiap kali menuai, mereka berkongsi dengan kampung kami. Mereka tidak banyak bercakap, tetapi perbuatan mereka menunjukkan segalanya. Mereka ingin membantu kami. Pada tahun 2017, kemarau teruk melanda. Tahun itu, penduduk kampung kami hampir kebuluran. Tetapi ladang Kem Harapan tetap mengeluarkan jagung. Orang Malaysia telah menggali telaga untuk mendapatkan air. Dengan jagung yang mereka berikan, kami dapat bertahan pada tahun itu. 2018, 2019, 2020, 2021. Setiap tahun ladang Kem Harapan tetap di situ, tidak berubah. Walaupun ada kabar angin perang akan bermula semula, walaupun perjanjian damai seakan-akan goyah, orang Malaysia terus bertani. Pemandangan itu memberi kami harapan. Ia seolah-olah memberitahu kami, walaupun dunia runtuh, pertanian akan terus berjalan dan esok masih ada makanan. Tetapi pada tahun 2022, selepas 8 tahun, segalanya runtuh. Banjir telah meragut semuanya. Kepercayaan, harapan, dan usaha yang dibina selama 8 tahun telah ditenggelami air. Suatu petang, saya melihat seorang askar Malaysia berdiri sendirian di ladang Kem Harapan. Matahari sedang terbenam. Dia hanya memandang ladang yang musnah itu. Bahunya kelihatan lesu. Saya tidak mendekatinya, hanya memerhati dari jauh. Dia berdiri lama, kemudian perlahan-lahan melutut. Dia meletakkan tangannya di atas tanah, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal. Melihatnya, saya menangis. Mereka juga sudah berputus asa. Mereka yang telah bertahan selama 8 tahun, kini merasakan semuanya sudah berakhir. Malam itu, saya pulang ke rumah dan memeluk cucu saya, Kuol. Dia sedang tidur. Badannya terlalu kurus, hanya tinggal tulang. Saya berfikir, adakah ini benar-benar penamatnya? Ladang Kem Harapan pun sudah musnah, bagaimana kami akan meneruskan hidup? Musim panas 2022 berlalu begitu sahaja. Ladang Kem Harapan sunyi, askar-askar Malaysia juga sunyi. Kampung kami turut sunyi. Semua orang fikir ia sudah berakhir. Penyelesaian yang diusahakan selama 8 tahun telah gagal sepenuhnya. Tetapi saya tidak tahu. Mereka bukan berputus asa, tetapi sedang berfikir semula. Mereka telah membuat keputusan. Jika cara yang mereka gunakan selama 8 tahun itu salah, mereka mesti mencari cara yang baru. Saya tidak tahu pada masa itu bahawa keputusan itulah yang akan mengubah nasib kami semua. Beberapa minggu berlalu selepas banjir. Ladang Kem Harapan masih sunyi. Askar-askar Malaysia tidak lagi bekerja di sana. Saya lalu di hadapannya setiap hari, berharap ada sesuatu yang berubah. Tetapi tiada apa yang berubah. Hanya lautan lumpur yang kekal. Namun pada suatu hari, saya melihat pemandangan yang aneh. Beberapa orang askar Malaysia muncul semula di ladang itu. Tetapi mereka tidak membawa penyodok atau cangkul. Mereka melutut dan menggali tanah dengan tangan. Mereka membuat beberapa lubang kecil. Saya tidak faham apa yang mereka lakukan. Saya mendekati mereka dengan berhati-hati. Seorang askar sedang memasukkan tanah ke dalam botol kecil. Seorang lagi sedang mengukur sesuatu dengan pita pengukur. Mereka bukan sedang bertani. Mereka sedang mengkaji tanah itu. Beberapa hari kemudian, saya terdengar perbualan askar-askar Malaysia itu secara tidak sengaja. Sudah tentu saya tidak faham bahasa Melayu. Tetapi saya faham arah yang mereka tunjukkan. Mereka menunjuk ke arah ladang yang terendam, ke tanah yang lebih rendah di sebelahnya, dan ke arah sungai. Mereka sedang mengira sesuatu. Kemudian, seorang askar Malaysia yang lebih tua membuat isyarat air mengalir dengan tangannya. Selepas itu, dia menggenggam tanah.
Dia membuat isyarat air meresap, kemudian mengangguk. Barulah saya sedar. Mereka sedang cuba memahami mengapa tanah ini menakung air. Ketua kampung kami juga melihatnya. Dia berkata kepada saya, orang-orang itu tidak berputus asa. Mereka sedang mencari cara lain. Saya juga merasakan perkara yang sama. Orang Malaysia itu diam, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka sedang berfikir semula. Menjelang penghujung tahun 2022, saya terserempak dengan seorang askar Malaysia. Dia mendekati saya dan menunjuk ke arah tanah. Kemudian, dia mencedok air dan menuangkannya ke atas tanah. Air itu tidak meresap, sebaliknya bertakung di permukaan. Dia menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menunjuk ke tempat lain, tanah yang sedikit lebih tinggi. Dia menuangkan air di situ, dan air itu meresap perlahan-lahan. Dia mengangguk. Barulah saya faham. Setiap tanah mempunyai sifat yang berbeza. Tanah di tapak ladang Kem Harapan telah menakung air terlalu lama. Tanaman seperti jagung akan mati jika akarnya terendam. Itulah sebabnya mereka tidak boleh bertani di situ lagi. Tetapi ia aneh. Dari 2014 hingga 2021, jagung tumbuh dengan subur di tanah itu. Mengapa tiba-tiba ia mula menakung air? Saya bertanya kepada ketua kampung dan penduduk lain. Mereka juga mempunyai persoalan yang sama. Seorang orang tua di kampung berkata, semasa aku muda, tanah ini kering. Walaupun musim hujan, hujan tidak lebat. Sebab itu kami tanam betari. Betari boleh hidup walaupun kurang air. Seorang lagi orang tua mengangguk. Betul, generasi ayah kita pun begitu. Tempat ini asalnya kering. Tetapi keadaan mula berubah beberapa tahun lalu. Hujan mula turun dengan lebat. Pada mulanya, kami fikir ia bagus. Kami sangka, lebih banyak air akan menghasilkan tanaman yang lebih baik. Tetapi terlalu banyak hujan adalah satu sumpahan. Saya teringat pokok-pokok buah yang ditanam oleh datuk saya. Pokok mangga dan betik. Pokok-pokok itu hidup berpuluh-puluh tahun. Tetapi sekitar tahun 2020, ia mula mati. Akarnya reput kerana terlalu banyak air. Perkara yang sama berlaku kepada betari yang kami tanam turun-temurun. Betari adalah tanaman untuk iklim kering. Ia tidak boleh tumbuh dengan baik jika terlalu banyak air. Pada tahun 2021 dan 2022, kami menanam betari tetapi hampir tiada hasil. Hujan terlalu lebat. Ketika itulah saya sedar, masalahnya bukan hanya pada ladang Kem Harapan. Seluruh kawasan ini sedang berubah. Kawasan bor yang dahulunya kering kini menjadi lembap. Iklim telah berubah. Penduduk kampung menjadi resah. Apa yang harus kita tanam sekarang? Jika kita tidak boleh bertani seperti dahulu, bagaimana kita hendak mencari makan? Hanya ada soalan, tiada jawapan. Cara hidup yang diamalkan oleh nenek moyang kami selama ratusan tahun di tanah ini tidak lagi berkesan. Pada suatu hari di awal tahun 2023, saya lalu berhampiran ladang Kem Harapan dan melihat askar-askar Malaysia itu lagi. Kali ini, mereka lebih ramai. Mereka berkumpul di satu sudut ladang. Salah seorang daripada mereka membentangkan sekeping kertas dan menerangkan sesuatu. Saya memerhati dari jauh. Mereka menunjuk ke arah tanah yang terendam. Kemudian, mereka membuat isyarat sesuatu sedang tumbuh dengan tangan mereka. Pada pandangan saya, ia kelihatan seperti padi. Tetapi saya tidak pasti. Di Sudan Selatan, kami tidak pernah menanam padi. Beberapa hari kemudian, ketua kampung memanggil saya. Katanya, orang Malaysia mahu berjumpa dengannya. Saya ikut serta. Ada seorang penterjemah bersama mereka. Seorang pegawai tentera Malaysia berkata, jagung tidak boleh ditanam lagi di tanah ini. Tetapi kami ingin mencuba tanaman lain. Ketua kampung bertanya, tanaman apa? Penterjemah menjawab, padi. Tanaman yang menghasilkan beras. Ia tumbuh di tempat yang banyak air. Ketua kampung mengerutkan dahi. Padi? Menanam padi di sini? Saya juga terkejut. Saya fikir padi hanya ditanam di Asia. Askar Malaysia itu terus menjelaskan. Tanah ini sekarang menakung air. Ia keadaan yang buruk untuk jagung, tetapi baik untuk padi. Padi adalah tanaman yang tumbuh bersama air. Mendengar kata-kata itu, jantung saya berdebar. Idea untuk tidak melihat air sebagai musuh, tetapi menggunakannya sebagai alat. Mungkinkah ia berjaya? Ketua kampung bertanya dengan berhati-hati. Adakah ia benar-benar boleh dilakukan? Kami tidak pernah menanam padi sebelum ini. Askar Malaysia itu mengangguk. Kami juga tidak pasti. Sebab itu kami mahu membuat ujian. Kami akan cuba di sebidang tanah kecil dahulu untuk melihat sama ada ia menjadi atau tidak. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Padi.
Tanaman yang memanfaatkan air. Mungkinkah ia berjaya? Atau adakah ia akan menjadi satu lagi kegagalan? Kami sudah terlalu banyak kecewa selepas ladang kem harapan musnah. Kami takut untuk menaruh harapan lagi. Tetapi satu perkara yang pasti, orang Malaysia itu tidak berputus asa. Jika cara yang mereka gunakan selama 8 tahun gagal, mereka cuba mencari cara yang baru. Jika tanah telah berubah, tanaman juga mesti diubah. Fikiran yang ringkas, tetapi revolusioner ini, saya belum tahu pada masa itu, akan mengubah nasib kami semua. Pada musim bunga 2023, askar-askar Malaysia mula bergerak, tetapi mereka berhati-hati. Mula-mula, mereka perlu mendapatkan benih. Benih padi tiada di Sudan Selatan. Saya tertanya-tanya dari mana mereka akan mendapatkannya. Suatu hari, ketua kampung memanggil saya lagi. Katanya, orang Malaysia membawa berita. Saya pergi ke kem mereka bersama ketua kampung. Di bilik mesyuarat, beberapa orang askar Malaysia sedang duduk. Salah seorang daripada mereka mengeluarkan sebuah beg kecil. Ia berisi benih padi. Penterjemah menjelaskan, kami menerima benih ini dari Africa Rice. Ia adalah pusat penyelidikan padi di Afrika yang ditubuhkan pada tahun 1971. Mereka mengkaji penanaman padi di Afrika. Saya terkejut. Ada tempat yang mengkaji padi di Afrika. Askar Malaysia itu menyambung. Kami menerima 2 jenis varieti. Satu adalah varieti yang dibangunkan di Malaysia dan satu lagi varieti dari Senegal. Kami akan menguji kedua-duanya. Saya memandang benih-benih kecil itu. Bolehkah benda sekecil ini benar-benar menyelamatkan kami? Ketua kampung bertanya. Di mana kamu akan menanamnya? Ladang kem harapan masih berair. Askar Malaysia itu menjawab, kami akan menanamnya di tempat lain. Kami telah bekerja sama dengan University Jonglei. Kami akan membuat tapak ujian di dalam University. University Jonglei. Saya tahu university itu. Ia adalah universiti terbesar di Bor. Anak-anak muda belajar di sana. Memulakan penanaman padi di sana terasa seperti sesuatu yang simbolik. Satu permulaan baru di tempat generasi masa depan berada. Beberapa hari kemudian saya melawat University Jonglei. Di satu sudut kampus, askar-askar Malaysia dan pelajar-pelajar universiti sedang bekerja bersama. Mereka sedang meratakan tanah. Kawasan itu luas. Kemudian saya dapat tahu, luasnya sekitar 1.200 piong, kira-kira 4.000 meter persegi. Seorang askar Malaysia sedang mengukur tanah dengan pita pengukur. Askar lain sedang memasang pancang. Pelajar-pelajar universiti juga turut membantu dengan bersungguh-sungguh. Wajah mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Adakah beras benar-benar akan terhasil dari tanah ini? Saya juga mempunyai soalan yang sama. Kerja-kerja itu mengambil masa lebih lama daripada yang dijangkakan. Tanah perlu diratakan sepenuhnya. Katanya, ia perlu rata supaya air dapat tersebar dengan sama. Askar-askar Malaysia bekerja dengan penyodok selama berhari-hari. Mereka meratakan kawasan yang tinggi dan menambak kawasan yang rendah. Tangan mereka melepuh. Saya kadang-kadang pergi ke sana dan memerhatikan mereka. Suatu hari seorang askar muda Malaysia sedang berehat, jadi saya mendekatinya. Saya menghulurkan segelas air. Dia mengucapkan terima kasih dan meminumnya. Walaupun kami tidak faham bahasa masing-masing, kami duduk bersama. Dia memandang tapak ujian yang sedang dibina itu dan tersenyum kecil. Sekitar bulan Mei 2023, tapak ujian itu hampir siap. Kini, mereka memerlukan air. Tetapi dari mana hendak mendapatkannya? Askar-askar Malaysia mempunyai penyelesaiannya. Mereka akan membuat sesuatu yang dipanggil telaga tiup. Ia seperti perigi yang mengepam air dari dalam tanah. Beberapa hari kemudian, sebuah jentera besar tiba. Ia mengeluarkan bunyi yang bising sambil menggerudi tanah. Saya terpegun dan memerhatikannya sepanjang hari. Air memancut keluar dari dalam tanah. Air yang bersih. Askar-askar Malaysia bersorak, dan pelajar-pelajar universiti juga bertepuk tangan. Pensyarah-pensyarah University Jonglei juga mula menunjukkan minat. Seorang profesor datang, meninjau kawasan itu untuk seketika, dan mengangguk. Ini satu percubaan yang menarik. Jika berjaya, banyak yang boleh dipelajari oleh pelajar-pelajar kami. Mendengar kata-kata itu, hati saya sebak. Ini bukan sekadar menanam padi. Ini adalah perkongsian ilmu. Bulan Julai tiba. Askar-askar Malaysia berkata mereka telah menandatangani perjanjian rasmi dengan University Jonglei. Ia dipanggil Memorandum Persefahaman. Satu janji untuk bekerja sama pada masa hadapan. Satu majlis kecil diadakan pada hari itu. Saya juga pergi melihatnya. Naib Chancellor University memberikan ucapan.
Pasukan dari Malaysia dan universiti kita memulakan satu cabaran baru bersama-sama. Kita akan menguji sama ada padi boleh tumbuh di tanah ini. Mungkin kita akan gagal. Tetapi jika kita tidak mencuba, kita tidak akan tahu selama-lamanya. Saya sangat bersetuju dengan kata-katanya. Kami sudah terlalu lama kelaparan. Sekarang, kami perlu mencuba sesuatu yang baru. Komander pasukan Malaysia juga berucap, kami ingin berjalan seiring dengan Anda semua. Kami ingin berkongsi teknologi yang kami ada dan belajar kearifan yang Anda miliki. Membina sesuatu bersama-sama. Itulah kerjasama yang sebenar. Apabila penterjemah menyampaikan kata-kata itu, orang ramai bertepuk tangan. Pada hari itu, buat pertama kalinya saya merasakan, ini bukan sekadar orang Malaysia membantu kami. Ini adalah sesuatu yang kami bina bersama. Orang Malaysia mempunyai teknologi, dan kami mengenali tanah ini. Jika bersama, mungkin ada sesuatu yang boleh dicapai. Selepas majlis itu, saya berjalan perlahan-lahan di tapak ujian. 4,000 meter persegi. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Tetapi bagi saya, ia kelihatan sangat besar. Kerana apa yang bermula di tanah kecil ini mungkin akan mengubah seluruh kampung kami, atau mungkin seluruh Sudan Selatan. Seorang pelajar universiti berdiri di sebelah saya. Seorang pemuda. Dia memandang tapak ujian itu dan berkata, Pak Cik, adakah beras benar-benar akan terhasil di sini? Saya menjawab dengan jujur. Pak Cik pun tak tahu. Tapi kita kena cuba. Kalau tak cuba, kita tak akan tahu selamanya. Pemuda itu tersenyum dan mengangguk. Betul, profesor kami kata, tidak mengapa jika gagal. Mencuba itu sendiri sudah bermakna. Saya memandang wajah pemuda itu. Ada harapan di situ. Saya berharap Kuol juga akan membesar sepertinya. Malam itu, saya pulang ke rumah dan memberitahu cucu saya. Kuol, tak lama lagi kamu akan lihat sesuatu yang menakjubkan. Kamu akan lihat rumput yang tumbuh di atas air. Kuol tidak begitu faham. Tetapi dia seolah-olah merasakan sesuatu dari nada suara saya, dan matanya bersinar. Atuk nampak gembira. Anak itu betul. Saya gembira. Perasaan yang sudah lama tidak saya rasakan. Harapan yang pertama kali saya rasai sejak banjir pada tahun 2022. 2 beg kecil benih, sebidang tanah seluas 4,000 meter persegi, dan satu janji untuk bekerja sama. Itu sahaja yang kami ada, tetapi ia sudah cukup untuk satu permulaan. Musim panas 2023 semakin berlalu. Tapak ujian telah siap, tetapi padi masih belum ditanam. Saya tertanya-tanya, mengapa mereka menunggu? Askar-askar Malaysia sibuk bergerak, tetapi mereka tidak menanam benih. Suatu hari, saya mendapat tahu sebabnya. Ketua kampung memberitahu saya, Ateni, menanam padi bukan kerja yang boleh dibuat oleh sesiapa sahaja. Kita semua perlu belajar. Saya mengangguk. Betul kata-katanya. Saya sendiri hanya menanam betari dan jagung seumur hidup. Saya tidak pernah melihat padi. Rupa-rupanya, askar-askar Malaysia juga begitu. Mereka tidak pernah menanam padi di tanah Sudan Selatan. Iklim di sini berbeza dengan Malaysia. Tanahnya juga berbeza. Sebab itu mereka mengambil pendekatan yang berhati-hati. Pada bulan Ogos, pergerakan yang sebenar bermula. Saya sering memerhatikan mereka bekerja. Mereka adalah askar, tetapi mereka bergerak seperti petani. Sentuhan tangan mereka pada tanah sangat cermat. Mereka memeriksa kedalaman air dan meneliti tanah. Ini bukan tangan yang memegang senjata. Ini adalah tangan yang memupuk kehidupan. Seorang askar muda Malaysia sering membawa sebuah buku nota kecil. Saya melihat dia menulis sesuatu. Kerana ingin tahu, saya mendekatinya. Dan dia menunjukkan buku nota itu. Saya tidak boleh membacanya kerana ia dalam bahasa Melayu. Tetapi ia penuh dengan gambar rajah dan nombor. Dia mencatatkan perkara seperti suhu air, cuaca, dan keadaan tanah. Saya kagum. Begitu teliti cara mereka bertani. Selama ini kami hanya bergantung pada pengalaman. Askar-askar Malaysia mengukur dan merekod segalanya. Setiap hari pada waktu yang sama, mereka mengukur kedalaman air dan memeriksa suhu. Mereka seolah-olah tidak mahu terlepas sebarang perubahan. Suatu hari, seorang askar Malaysia sedang melihat sebuah buku kecil. Buku yang bergambar. Ia menunjukkan proses pertumbuhan padi. Dia membandingkan buku itu dengan sawah, seolah-olah sedang mengesahkan sesuatu. Dia sedang belajar. Barulah saya sadar. Askar-askar Malaysia itu juga sedang belajar. Melalui buku, melalui pemerhatian, melalui cuba jaya. Mereka tidak tahu segalanya dari awal. Mereka sedang belajar bersama-sama kami.
Bulan September tiba. Askar-askar Malaysia melakukan satu ujian kecil. Mereka merendam benih di dalam air. Beberapa hari kemudian, tunas kecil muncul. Saya begitu teruja dan mendekatinya. Warnanya hijau muda dan lembut. Adakah ini benar-benar akan menjadi beras? Seorang askar Malaysia mengendalikan tunas itu dengan sangat berhati-hati, seolah-olah menatang bayi. Dia memindahkan benih yang telah bercambah itu ke dalam kotak-kotak kecil yang berisi tanah. Katanya, mereka akan membesarkannya sedikit lagi di situ. Ia dipanggil menyemai anak benih. Setiap hari saya pergi ke sana dan memerhatikannya. Anak benih itu membesar setiap hari. Selepas seminggu, ia setinggi jari. Selepas 2 minggu, ia setinggi tapak tangan. Sungguh menakjubkan. Begitu cepat, ia membesar. Sementara anak benih itu membesar, askar-askar Malaysia terus memerhatikannya. Setiap hari mereka mengukur ketinggiannya dengan pembaris dan mengambil gambar. Mereka membuat catatan dalam buku nota. Mereka seolah-olah ingin mengetahui anak benih mana yang lebih kuat dan keadaan apa yang terbaik untuk pertumbuhannya. Melihat mereka, saya juga belajar. Pertanian bukan sekadar menanam dan menunggu. Ia memerlukan pemerhatian, rekod, dan pemahaman. Melihat catatan askar-askar Malaysia itu, saya juga membeli sebuah buku nota kecil. Saya ingin mula menulis sesuatu. Awal bulan Oktober, askar-askar Malaysia memanggil saya. Pak Cik Ateni, hari ini hari penting, kita akan menanam padi. Jantung saya berdebar. Akhirnya, ia bermula. Ramai orang berkumpul di tapak ujian. Askar-askar Malaysia, pelajar-pelajar Universiti Jonglei, dan penduduk kampung kami. Semua memerhati dengan penuh minat. Kerana ini adalah saat pertama kali padi ditanam di Sudan Selatan. Seorang askar Malaysia menunjukkan cara. Dia memakai bot dan masuk ke dalam sawah. Air mencecah paras betisnya. Dia membongkok dan mula menanam anak benih satu persatu dengan jarak yang sekata. Tangannya kelihatan cermat, seperti orang yang baru pertama kali melakukannya. Askar-askar Malaysia yang lain turut masuk ke dalam sawah. Mereka berbaris dan menanam bersama-sama. Membongkok, menanam anak benih, berundur selangkah, dan membongkok lagi. Pada mulanya, jaraknya tidak sekata, tetapi mereka saling memeriksa dan membetulkannya. Pelajar-pelajar universiti juga membantu. Mereka juga kekok. Ada yang menanam terlalu dalam, ada yang sengit. Askar-askar Malaysia mendekati dan mengajar mereka. Walaupun bahasa menjadi penghalang, mereka menggunakan isyarat tangan untuk menunjukkan. Begini, begitu. Saya juga ingin mencuba. Seorang askar Malaysia memanggil saya dengan isyarat tangan. Saya meminjam but dan masuk ke dalam sawah. Rasa airnya aneh. Lumpur masuk di celah-celah jari kaki saya. Saya membongkok dan mengambil anak benih. Askar Malaysia itu memegang tangan saya dan mengajar. Tidak terlalu dalam, tetapi tidak terlalu cetek. Akar mesti mencecah tanah. Saya menanam anak benih itu dengan berhati-hati. Anak benih pertama, padi pertama yang saya tanam di Sudan Selatan. Di sebelah saya, askar Malaysia itu juga sedang menanam. Seperti saya, dia juga berhati-hati, mengukur jarak, memeriksa kedalaman, dan menanam semula. Melihatnya, hati saya menjadi tenang. Kita semua baru pertama kali. Kita belajar bersama-sama. Kerja berterusan sepanjang hari. Menjelang senja, sebahagian tapak ujian itu telah diwarnai hijau. Anak-anak benih tersusun dalam barisan. Ia tidak sempurna. Ada barisan yang sengit. Ada anak benih yang jaraknya terlalu rapat. Tetapi itu yang menjadikannya indah. Ia adalah karya pertama kami bersama. Seorang askar Malaysia mengelap peluh sambil memandang sawah. Wajahnya menunjukkan campuran antara kerisauan dan harapan. Adakah ini akan berjaya? Saya pasti, riak wajah saya juga sama. Malam itu, saya membawa cucu saya, Kuol, ke tapak ujian. Di bawah cahaya bulan, anak-anak benih itu berkilauan. Kuol bertanya, "Atuk, apa itu?" Saya menjawab, "Itu harapan, Cu. Harapan yang kita tanam bersama sambil belajar." Kuol mungkin tidak faham, tetapi tidak mengapa. Dia akan faham tidak lama lagi. Apabila anak-anak benih kecil ini membesar dan mengeluarkan tangkai padi keemasan, pada masa itu anak ini juga akan faham. Apa itu erti belajar? Apa itu erti kesabaran? Dan apa itu erti memulakan sesuatu bersama-sama? Askar-askar Malaysia itu tidak sempurna. Mereka juga baru pertama kali, kekok dan risau. Tetapi itu yang lebih baik, kerana mereka berada di tahap yang sama dengan kami. Bukan sebagai guru, tetapi sebagai rakan sepasukan. Orang yang belajar bersama-sama.
Semangat itulah yang terkandung dalam setiap anak benih yang ditanam di atas air itu. Selepas menanam padi, penantian bermula. Hampir setiap hari saya melawat tapak ujian. Saya mahu memastikan anak-anak benih itu tumbuh dengan baik. Beberapa hari pertama, tiada perubahan. Ia masih sama. Saya bimbang, adakah ia sudah mati? Tetapi selepas kira-kira seminggu, ia mula berubah. Anak-anak benih itu kelihatan sedikit lebih besar. Sehelai daun baru telah tumbuh. Saya gembira. Ia sedang membesar. Ia hidup. Askar-askar Malaysia menjaga sawah setiap hari. Mereka memeriksa kedalaman air dan mencabut rumpai. Kadang-kadang serangga kecil muncul dan mereka membuangnya dengan berhati-hati. Sentuhan tangan mereka masih lembut, seolah-olah menjaga bayi. Sebulan berlalu. Anak padi sudah membesar dengan baik, mencapai paras lutut. Apabila angin bertiup, ia beralun serentak seperti ombak. Melihat pemandangan itu, saya terharu. Tidak sangka saya dapat melihat pemandangan seperti ini di tanah ini. Penduduk kampung juga datang melihat. Semua terpegun. Itu betul-betul akan jadi beras ke? Boleh ke ia tumbuh macam tu dalam air? Pelbagai soalan diajukan. Dengan bangganya saya menjawab, padi memang suka air. Tetapi ada juga kerisauan. Menjelang bulan November dan Desember, cuaca menjadi lebih panas. Bagaimana jika padi tidak tahan panas? Bagaimana jika ia dijangkiti penyakit? Kebimbangan tidak pernah putus. Askar-askar Malaysia juga kelihatan tegang. Mereka memeriksa sawah dengan lebih kerap. Mereka tekun menulis sesuatu dalam buku nota. Kadang-kadang, riak wajah mereka kelihatan bimbang. Saya bertanya kepada mereka, semuanya baik-baik saja, kan? Mereka mengangguk, tetapi tidak kelihatan begitu yakin. Hujung bulan Desember tiba. Padi telah tumbuh setinggi pinggang. Kemudian, satu perubahan berlaku. Sesuatu mula muncul di hujung batang. Tangkai padi, saya menjerit. Tangkai dah keluar. Bunganya dah kembang. Askar-askar Malaysia berlari datang. Mereka juga teruja. Mereka menyentuh tangkai padi itu dengan berhati-hati dan tersenyum lebar. Penterjemah memberitahu, kita hampir berjaya. Bila tangkai dah keluar, beberapa minggu lagi boleh tuai. Saya tidak percaya. Betul ke ia akan menjadi? Tahun 2024 menjelma. Pada hari pertama tahun baru saya melawat tapak ujian. Pokok-pokok padi sedang menunduk. Tangkainya berat. Warnanya keemasan, berkilauan di bawah sinar matahari. Saya berdiri di hadapannya dan menangis untuk seketika. Saya membawa cucu saya Kuol ke sana. Kuol, tengok tu. Itulah beras. Beras yang kita boleh makan. Mata Kuol terbeliak. Atuk yang tanam ke? Ya, atuk tanam. Pak Cik askar Malaysia pun tanam. Abang-abang universiti pun tanam. Kita semua tanam bersama-sama. Pertengahan bulan Januari. Askar-askar Malaysia berkata mereka telah menetapkan tarikh menuai. Saya menanti hari itu dengan penuh debaran. Tetapi pada masa yang sama, saya takut. Bagaimana jika hasil tuaian sedikit? Bagaimana jika ia dianggap satu kegagalan? Malam sebelum hari menuai, saya tidak dapat tidur. Saya asyik berkali. Kuol yang tidur di sebelah bertanya, Atuk, kenapa tak tidur? Saya menjawab, esok hari penting cu. Atuk gementar sangat. Hari menuai tiba. Langit cerah. Ramai orang berkumpul. Askar-askar Malaysia, pelajar-pelajar universiti, penduduk kampung, malah profesor-profesor Universiti Jonglei juga datang. Semua memerhati dengan senyap. Askar-askar Malaysia masuk ke dalam sawah. Mereka membawa sabit. Seorang askar memotong tangkai padi yang pertama. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi. Orang ramai bertepuk tangan. Permulaan telah dibuat. Kerja menuai berterusan selama beberapa jam. Padi yang telah dipotong dilonggokkan. Saya juga membantu. Walaupun kekok menggunakan sabit, saya boleh membantu mengumpulkan padi yang telah dipotong. Tangkai padi menyentuh tangan saya. Terasa kasar tetapi berat. Penuh dengan beras. Menjelang senja, kerja menuai selesai. Penterjemah memberitahu, kawasan yang dituai hari ini seluas 120 piong. Kira-kira 400 meter persegi. Mereka hanya menuai sebahagian daripada tapak ujian. Selebihnya akan diperhatikan lagi. Saya mengangguk. 120 dari 1.200 piong, maknanya 110. Beberapa hari kemudian keputusannya keluar. Askar-askar Malaysia memanggil saya. Pak Cik Ateni, ada berita baik. Penterjemah berkata, dari kawasan 120 piong itu, kita dapat kira-kira 200 kilogram beras. Saya terasa seperti berhenti bernafas. 200 kilogram, betul ke? Seorang askar Malaysia menunjukkan guni-guni itu.
beras putih di dalamnya. Saya memasukkan tangan saya. Butiran beras mengalir di celah-celah jari. Saya tidak percaya. Ini betul-betul dari tanah ini? Penterjemah menyambung. Mereka dah namakan beras ni. Namanya Males, gabungan Malaysia dan Rose. Perkataan tempatan untuk beras. Males. Saya menyebut nama itu. Sedap didengar. Nama yang bagus. Satu majlis kecil diadakan di Universiti Jonglei untuk meraihkan hasil tuaian. Komander pasukan berucap, 200 kilogram bukan angka yang kecil. Ini adalah bukti bahawa penanaman padi boleh dilakukan di tanah ini. Orang ramai bertepuk tangan. Naib Chancellor Universiti juga berucap, ini baru permulaan. Kita mesti meluaskan kejayaan ini. Lebih ramai orang perlu belajar menanam padi. Mendengar kata-kata itu, hati saya berdebar. Ya, saya juga mahu belajar. Beberapa hari kemudian, seorang askar Malaysia datang berjumpa saya. Dia menghulurkan sebuah beg kecil berisi benih padi. Pak Cik Ateni nak cuba, kami akan bantu. Saya menyambut beg itu dengan kedua-dua belah tangan. Ia terasa berat. Tidak, ia ringan. Tetapi makna yang terkandung di dalamnya sangat berat. Malam itu, di rumah, saya merendam benih padi itu di dalam air. Kuol memerhati di sebelah. Atuk betul-betul nak buat ke? Mestilah. Atuk pun nak belajar tanam padi. Kuol tersenyum. Senyuman ceria yang sudah lama tidak saya lihat. Beberapa hari kemudian, tunasnya keluar. Tunas hijau muda yang kecil. Melihatnya, saya berfikir, inilah permulaan. 200 kilogram itu bukan pengakhiran, tetapi permulaan. Sekarang, saya, kampung kami, dan Sudan Selatan boleh berubah. Dengan bantuan askar-askar Malaysia, saya membuat sawah kecil saya sendiri, dengan tangan saya sendiri. Pada mulanya, ia kekok. Pengurusan air sukar dan perjuangan melawan rumpai meletihkan. Tetapi askar-askar Malaysia datang mengajar. Dengan perlahan dan sabar, 200 kilogram. Ia lebih daripada sekadar angka. Ia adalah satu kemungkinan. Kemungkinan bahawa tanah yang terendam juga ada gunanya. Kemungkinan bahawa kita boleh hidup dengan cara yang baru. Kemungkinan bahawa jika bersama, yang mustahil boleh menjadi kenyataan. 200 kilogram itu telah membuktikan segalanya. Dan sekarang, saya juga mula memupuk kemungkinan itu. Selepas tuaian pertama pada Januari 2024, kampung kami mula berubah. Orang ramai lebih kerap melawat tapak ujian. Mereka melihat, menyentuh, dan akhirnya percaya pada 200 kilogram beras itu. Betul-betul menjadi, kita pun boleh buat. Suara-suara seperti itu mula kedengaran. Saya juga mula menanam padi di sawah kecil saya. Askar-askar Malaysia membantu. Tetapi ia tidak mudah. Pengurusan air sukar, dan perjuangan melawan rumpai tiada kesudahan. Namun, saya tidak berputus asa. Askar-askar Malaysia berkata, mula-mula memang semua orang rasa susah, tapi kalau teruskan, pasti akan jadi lebih baik. Bulan Februari berlalu, Mac tiba. Suatu hari, ketua kampung memanggil saya. Ateni, akan ada majlis besar. Universiti Jonglei akan adakan majlis menanam benih padi. Saya terkejut. Majlis menanam benih? Bukankah kita dah tanam hari itu? Ketua kampung tersenyum dan menjelaskan, kali ini skalanya lebih besar. Mereka akan uji beberapa varieti. Dan penduduk kampung kita juga dijemput. 28 Mac. Saya bangun awal dan bersiap. Saya bercadang untuk membawa cucu saya Kuol bersama. Anak kecil itu juga perlu melihat hari yang penting ini. Atuk, hari ini kita nak pergi mana? Tanya Kuol. Kita nak pergi tengok sejarah tercipta, jawab saya. Apabila tiba di Universiti Jonglei, sudah ramai orang berkumpul. Askar-askar Malaysia, pensyarah dan pelajar universiti, serta orang-orang dari kampung kami. Saya cuba mengira berapa ramai yang datang. Rasanya lebih daripada 100 orang. Tapak ujian itu telah dibaik pulih. Ada petak yang dituai tahun lalu dan ada petak baru yang dibuat. Askar-askar Malaysia meletakkan papan tanda kecil di setiap petak. Ada tulisan padanya, tetapi saya tidak boleh membaca. Komander pasukan Malaysia tampil ke hadapan, seorang yang tinggi dan berwibawa. Dia berucap melalui penterjemah, hari ini adalah hari yang istimewa. Kita memulakan satu cabaran baru. Kita akan menguji beberapa varieti benih padi untuk mencari varieti yang paling sesuai untuk Sudan Selatan. Naib Chancellor Universiti Jonglei, seorang yang bernama Abraham, juga tampil. Apa yang kita tanam hari ini bukan sekadar benih. Ini adalah masa depan. Ilmu untuk pelajar-pelajar kita, makanan untuk penduduk kita, dan harapan untuk negara kita. Suaranya penuh dengan semangat.
Penterjemah terus menjelaskan. Hari ini kita akan tanam 4 varieti. 3 varieti dari Malaysia dan 1 varieti padi Afrika yang telah ditambah baik. Kita akan bandingkan ciri-ciri setiap varieti untuk memilih yang paling banyak hasilnya dan paling sesuai dengan tanah ini. Mendengar kata-kata itu, saya kagum. Bukan hanya menguji satu jenis, tetapi membandingkan 4 jenis. Mereka mahu mencari cara yang lebih pasti, mengurangkan kegagalan dan meningkatkan peluang kejayaan. Komander pasukan mengangkat beberapa beg kecil. Setiap satu benih ini adalah satu kemungkinan. Kami ingin memupuk kemungkinan ini bersama Anda semua. Orang ramai bertepuk tangan. Saya juga bertepuk tangan. Kuol di sebelah turut menepuk tangan. Akhirnya, penanaman bermula. Askar-askar Malaysia menunjukkan cara terlebih dahulu. Mereka berpecah ke setiap petak. Satu petak untuk varieti Malaysia pertama, petak lain untuk varieti Malaysia kedua, dan seterusnya. Semuanya sistematik. Pelajar-pelajar universiti tampil ke hadapan. Seorang pelajar datang ke sebelah saya, seorang pemuda. Pak Cik, saya pun baru pertama kali. Kita belajar sama-sama ya, katanya sambil tersenyum. Saya masuk ke dalam sawah bersama pemuda itu. Saya menerima benih padi, kecil dan ringan, tetapi terasa berat. Benih kecil ini akan menjadi tangkai keemasan beberapa bulan lagi. Memikirkannya, tangan saya menggeletar. Seorang askar Malaysia mengajar, tanam dengan jarak yang sekata, tidak terlalu dalam. Saya menanam benih padi pertama saya dengan berhati-hati. Di sebelah, pemuda itu juga menanam. Kami berbaris dan menanam bersama-sama. Kuol juga mau mencuba. Atuk, boleh saya cuba? Saya memegang tangan Kuol, dan kami menanam benih padi bersama-sama. Macam ni, hati-hati, bagus, pandai. Senyuman lebar terukir di wajah Kuol. Seorang kanak-kanak berusia 7 tahun sedang mencipta sejarah. Kira-kira 2 jam berlalu. Keempat-empat petak telah ditanam dengan benih. Orang ramai mengelap peluh sambil memandang petak yang telah mereka tanam. Wajah mereka kelihatan bangga. Saya juga begitu. Saya tahu, hari ini kami telah melakukan sesuatu yang penting. Seorang pelajar bernama Mak Chol, wakil pelajar, berdiri dan berkata, "Saya sangat gembira majlis ini diadakan. Saya sebagai wakil pelajar Universiti Jonglei berharap, beberapa tahun lagi, benih-benih ini akan tersebar ke seluruh Sudan Selatan dan membantu rakyat Sudan Selatan." Suaranya bergetar, tetapi penuh keyakinan. Melihat pemuda itu, saya berfikir, jika ada anak muda yang percaya seperti ini, mungkin ia benar-benar boleh menjadi kenyataan. Selepas majlis, saya berbual dengan seorang askar Malaysia. "Mengapa hari ini penting?" saya bertanya. Dia menjawab melalui penterjemah. "Tahun lepas, kami hanya bereksperimen untuk melihat sama ada ia menjadi atau tidak. Tetapi hari ini berbeza. Sekarang adalah peringkat untuk mencari varieti mana yang terbaik dan bagaimana untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Dan yang paling penting, sekarang Anda semua turut serta." Mendengar kata-kata itu, hati saya tersentuh. Betul, tahun lepas kami hanya melihat. Tetapi hari ini berbeza. Kami menanamnya sendiri. Cucu saya, anak-anak muda, penduduk kampung, semuanya bersama. Ini bukan lagi projek orang Malaysia semata-mata. Ini adalah projek kami. Dalam perjalanan pulang, Kuol memegang tangan saya dan berkata, "Atuk, seronok hari ini. Kalau benih itu dah besar, saya boleh tengok, kan?" "Mestilah. Nanti kita selalu pergi tengok sama-sama. Macam mana benih yang kamu tanam tu membesar." Kuol mengangguk. Malam itu, saya menulis dalam buku nota saya, 28 Mac 2024. Hari ini menanam benih padi bersama Kuol. 4 jenis varieti, bersama lebih 100 orang. Ini baru permulaan. Tulisan saya comot, tetapi ia mengandungi isi hati saya. 28 Mac bukan sekadar hari menanam benih. Ia adalah satu pengisytiharan. Pengisytiharan bahawa kami bukan lagi penonton, tetapi peserta. Pengisytiharan bahawa kami boleh hidup dengan cara baru di tanah ini. Pengisytiharan bahawa jika bersama, yang mustahil boleh menjadi kenyataan. Beberapa hari kemudian, saya melawat tapak ujian itu lagi. Saya berjalan perlahan-lahan di keempat-empat petak. Tunasnya belum keluar, tetapi saya tahu sesuatu sedang berlaku di bawah tanah itu. Benih-benih sedang bangkit. Tidak lama lagi tunas kecil akan muncul, membesar dan mengeluarkan tangkai. Pada masa itu kami akan tahu varieti mana yang terbaik dan bagaimana cara menanamnya. Ilmu itu akan tersebar ke kampung kami, ke kampung-kampung lain, dan ke seluruh Sudan Selatan. Benih yang ditanam pada 28 Mac itu bukan sekadar beras. Ia adalah ilmu, harapan, dan masa depan.
Selepas majlis menanam benih pada 28 Mac 2024, saya mula terlibat secara serius dalam penanaman padi. Dengan benih padi yang diberikan oleh askar-askar Malaysia, saya membuat sawah pertama saya. Ia kecil, tetapi ia milik saya. Sawah yang saya buat dengan tangan saya sendiri. Pada mulanya ia tidak mudah. Saya tersilap menguruskan air sehingga anak padi layu. Rumpai tumbuh terlalu banyak sehingga saya terpaksa mencabutnya berhari-hari. Serangga juga datang menyerang. Walaupun askar-askar Malaysia datang membantu, kesilapan terus berlaku. Pada penghujung tahun 2024, saya akhirnya menuai hasil pertama. Tidak banyak, kira-kira 2 tan. Untuk percubaan pertama, ia tidaklah teruk, tetapi berbanding usaha yang saya curahkan, saya sedikit kecewa. Namun, saya tidak berputus asa. Askar-askar Malaysia berkata, tahun pertama, memang semua orang rasa susah. Teruskan. Saya teruskan. Saya mencatat kesilapan saya dalam buku nota. Bila masa untuk mengairi sawah, bila masa untuk mencabut rumpai, tanda-tanda apa yang menunjukkan masalah. Saya merekod seperti askar-askar Malaysia, dan saya belajar. Awal tahun 2025, pasukan Malaysia membawa berita yang menakjubkan. Mereka akan memberikan bantuan jentera pertanian, sebuah jentera pembajak kecil dan sebuah mesin perontok untuk digunakan bersama oleh petani-petani di kampung kami. Saya pertama kali melihat jentera pembajak. Bunyinya bising, tetapi ia menakjubkan. Seorang askar Malaysia mengajar saya cara menggunakannya. Pegang-pemegang macam ni, tukar arah macam ni. Saya terjatuh beberapa kali, tetapi akhirnya saya belajar. Seorang lelaki tua berusia 66 tahun kini pandai mengendalikan jentera. Jentera pertanian mengubah segalanya. Masa untuk membajak sawah berkurang separuh. Masa untuk merontok padi berkurang menjadi 1/10. Pinggang tua saya kurang sakit. Saya dapat menguruskan tanah yang lebih luas. Pada musim luruh 2025, saya menuai hasil kedua. Kali ini berbeza, saya mendapat 5 tan. Dari tanah yang sama. Saya tidak percaya, 2,5 kali ganda daripada hasil pertama. Terima kasih kepada jentera pertanian, dan terima kasih kepada apa yang telah saya pelajari. Melihat hasil itu, saya menangis. Kuol di sebelah bertanya, "Atuk, kenapa menangis?" "Ini air mata gembira, cu. Atuk sekarang dah boleh bagi kamu semua makan." Kuol juga menangis. Anak itu juga tahu betapa besarnya perubahan ini. Kisah saya bukan kisah saya seorang. Petani-petani lain di kampung juga mula menanam padi. Pada mulanya, 5 keluarga. Tahun berikutnya, 10 keluarga. Pada tahun 2025, lebih daripada 20 keluarga. Kampung kami perlahan-lahan berubah. Pasukan Malaysia juga terus bekerja. Tapak ujian di Universiti Jonglei semakin besar. Tanah yang pada mulanya 4,000 meter persegi, kini telah diperluaskan kepada 11,000 meter persegi. Katanya, hasil ujian ke atas 4 varieti itu telah membantu mereka memilih varieti terbaik. Suatu hari, pasukan Malaysia membawa satu lagi berita. Mereka akan membina sebuah pusat teknologi pertanian di dalam Universiti Jonglei. Di situ, mereka akan mengajar pelajar dan penduduk tentang teknologi pertanian dari Malaysia. Saya juga mendaftar. Pada usia 67 tahun, saya menjadi seorang pelajar. Pada hari pusat itu siap dibina, satu majlis kecil diadakan. Komander pasukan berucap, "Masa kami di sini terhad, tetapi Anda semua akan terus hidup di sini. Sebab itu kami berkongsi teknologi, menyampaikan ilmu, dan mengajar cara, supaya walaupun kami sudah tiada, Anda semua boleh meneruskannya." Naib Kansler Abraham juga berucap, "Terima kasih kepada pasukan Malaysia, kami telah melihat satu kemungkinan baru. Sekarang, kita mesti sebarkan kemungkinan ini ke seluruh Sudan Selatan. Universiti kita akan menjadi pusatnya." Katanya, ada satu program yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia yang dipanggil Inisiatif Jelapang Padi M. Ia adalah program untuk meningkatkan pengeluaran beras di beberapa negara Afrika. Pasukan Malaysia sedang mengesyorkan kerajaan Sudan Selatan untuk menyertai program ini. Jika diterima, lebih banyak bantuan akan diterima dan lebih ramai petani dapat belajar menanam padi. Mendengar cerita itu saya berfikir, pada tahun 2022 saya berputus asa. Ladang kem harapan musnah, kelaparan berterusan, dan masa depan kelihatan gelap. Tetapi sekarang berbeza. Di sawah saya, padi sedang tumbuh. Di jelapang saya, ada 5 tan beras. Dan cucu saya makan dengan kenyang. Suatu petang, saya bertanya kepada Kuol, "Kuol, bila besar nanti nak jadi apa?" Kuol menjawab, "Nak jadi petani macam Atuk."
Nak tanam padi. Mendengar kata-kata itu, hati saya sebak. Anak ini mahu menjadi petani. Beberapa tahun lalu, petani adalah pekerjaan yang sinonim dengan kelaparan. Pada penghujung tahun 2025, saya melawat kamp pasukan Malaysia sekali lagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seorang askar. Terima kasih, kamu semua telah mengajar kami caranya. Bukan beri kami ikan, tetapi ajar kami cara memancing. Askar itu tersenyum dan menjawab, sebab Pak Cik Ateni yang mahu belajar. Kami hanya menabur benih. Anda semua yang membesarkannya. Saya menggelengkan kepala. Tidak, kita besarkannya bersama-sama. Malam itu, saya pergi ke Dewan Orang Ramai. Petani-petani padi berkumpul. Kami berbincang tentang rancangan tahun depan. Kami akan buat lebih banyak sawah. Kami akan ajar lebih ramai orang. Kami akan kongsi apa yang kami pelajari dengan kampung lain. Seorang petani muda berkata, beberapa tahun lagi seluruh Bor akan tanam padi. Seorang lagi petani menyampuk, seluruh Sudan Selatan akan makan beras malos. Mendengar kata-kata itu, saya tersenyum. Ia seperti mimpi, tetapi bukan mustahil. Kerana kami telah pun menjadikan yang mustahil satu kenyataan. Dalam perjalanan pulang, saya mendongak ke langit. Bintang-bintang berkelipan. Pada tahun 2022, saya juga melihat bintang-bintang ini. Ketika itu, saya melihatnya dalam keputusasaan. Tetapi sekarang, saya melihatnya dalam harapan. Langit yang sama, tetapi hati saya telah berubah sepenuhnya. Pasukan Malaysia suatu hari nanti akan pulang apabila misi mereka tamat, tetapi apa yang mereka tinggalkan akan kekal. Padi yang tumbuh di sawah, beras yang tersimpan di jelapang, teknologi yang kami pelajari, dan yang paling penting, harapan yang kami temui semula. Semua itu akan kekal bersama kami selamanya. Misi bantuan akan berakhir, tetapi kisah kami akan berterusan. Apa yang dirancang oleh pasukan Malaysia bukan sekadar projek pertanian. Apa yang mereka rancang adalah untuk selepas misi tamat. Satu cara untuk kami terus hidup walaupun mereka telah tiada. Keselamatan mungkin bermula dengan senjata, tetapi kelangsungan hidup disempurnakan di meja makan. Dan sekarang, di meja makan kami, ada nasi.